Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita dalam bidang sirah dan tamadun. Pelajaran yang ke-20 iaitu Kerajaan Abbasiyah. Untuk bahagian yang kedua, kita akan mengetahui tentang faktor-faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah serta kemerosotannya. Seterusnya, kita akan mengetahui apakah iktibar yang boleh diambil daripada pemerintahan Kerajaan Abbasiyah. Kita lihat dahulu apakah faktor kegemilangan Kerajaan Abbasiyah. Dari aspek agama, yang pertama, galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa, sains, kejururawatan dan perubatan berjaya memartabatkan tamadun Islam. Manakala yang ketiga, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian ilmu Islam dan penyebaran dakwah. Seterusnya, aspek politik. Yang pertama, kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Yang kedua, pemberontakan dan perbalahan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Seterusnya, yang ketiga, kestabilan politik Kerajaan Abbasiyah mendorong khalifah memajukan negara. Aspek ekonomi. Yang pertama, kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat menjadikannya sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Yang kedua, sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Yang ketiga, inisiatif khalifah membina empangan, pusat-pusat perniagaan dan rumah api sebagai prasarana pertanian dan perdagangan. Manakala yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang untuk rakyat. Seterusnya, aspek sosial. Yang pertama, layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Yang kedua, kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, orang bukan Islam khususnya orang Parsi diberikan peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran negara seperti jawatan Perdana Menteri. Seterusnya, aspek ketenteraan. Yang pertama, strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Yang kedua, inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih ketika itu seperti manjanik, dababah dan barut. Yang ketiga, keprihatinan pimpinan menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pembayaran gaji dan bonus. Seterusnya, yang keempat, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab seperti Parsi dan Turki berjaya mengukuhkan kekuatan pasukan. Seterusnya, aspek pendidikan. Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan dan kemahiran pelbagai disiplin ilmu. Seterusnya, perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina, Jabir Al-Hayyan dan Al-Idrisi. Seterusnya, galakkan khalifah seperti Al-Ma'mun dengan memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang dan juga kemudahan institusi pendidikan seperti masjid,
istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian yang berperanan sebagai pusat perkembangan ilmu. Seterusnya faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Dari aspek politik, yang pertama, campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Yang kedua, perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dan Al-Mu'taz menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Dan yang ketiga, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti Saljuk dan Buwai. Aspek sosial, yang pertama, kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah. Dan yang kedua, pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman awam. Seterusnya, aspek ekonomi. Yang pertama, rusuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad. Hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Dan yang kedua, sektor pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki ekoran masalah keuangan. Aspek ketenteraan. Yang pertama, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan Armenia. Yang kedua, serangan daripada tentera Mongol iaitu Holagohan telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Baiklah, kita lihat iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Oleh itu, sebagai Islam, yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita hendaklah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar menjadi contoh ikutan terbaik. Yang ketiga, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Yang keempat, kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri. Yang kelima, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Dan seterusnya, yang keenam, kita hendaklah memperbaiki penerokan ilmu agar kegemilangan tamadun Islam terus terjamin. Oleh itu, murid-murid, kita hendaklah mengambil iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah agar kita menjadi umat yang cemerlang dan berjaya. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.